Sesi yang kedua adalah berkenaan like marketing. Berkenaan apa? Iaitu bagaimana nak dapatkan like untuk fanpage kita. Kat sini ada tak yang fanpage dia lebih daripada 100,000? Oh, jual apa tu? Ini toke-toke ni. Boleh akak bangun? Boleh cakap dekat mikrofon? Mungkin boleh berkongsi sedikit. Akak ni toke bisnes apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Yusni Idris. Yusni? Yusni Idris. Okey, kata hi to Yusni. Hai. Okey? Okay, fanpage saya sweetmuslimah.com. Macam kenal lah. Suami nama Firdaus ya? Ya betul. Saya kenal. Di atas. Jaga anak. Jaga anak. Saya kenal suami dia. Dia pernah belajar FBN. Sekarang ni fanpage tu dah 177,000. 100? Satu tepukan untuk fanpage Sweet Muslimah. Sel dah sejuta sebulan? Sebulan setakat ni average dalam 80k. 80,000. Satu tepukan borong untuk beliau. Okey, terima kasih. Silakan dulu. Kita nak tahu jumlah fanpage dia. Siapa lagi? Fanpage dia lebih 100,000. Nampak tak? Kalau fanpage kita lagi ramai orang, lagi senang kita nak menjual. Tapi ini tidak bermaksud fanpage yang baru buat tak boleh menjual. Kat sini ada nama Zairi Faizal tak? Okey, Zairi Faizal, silakan. Saya nak minta perkongsian dari beliau sikit. Tadi fanpage 100,000 orang. Ni fanpage sikit je boleh sale besar. Okey, situ boleh. Fanpage berapa jumlah fan masa buat sale beribuan ringgit? Fanpage masa tu baru dalam 3,000 je. 3,000. Mula-mula buat sale, tak silap saya 23 like. Betul? Yang mana yang Tu produk kurus. kalau yang produk kesihatan tu Okey, ni nama dia Zairi Faizal. Saya pula yang memperkenalkan. Say hi to Zairi Faizal. okey, kenal balik nama saya Zairi. Core business saya coklat. Kalau Okey, coklat sebenarnya. kalau saja-saja tu produk kecantikan lah. Okey. Ada satu fanpage tu baru 15 like. Lepas tu boleh jual dalam 100 unit 100 unit dalam masa 3 hari. 3 hari. Satu tepukan burung untuk dia. Okey, terima kasih Encik Zairi Faizal. Nampak tak? Berapa like tadi? 15 like. Sale berapa? 100 unit dalam masa 3 hari. Sebab itu saya cakap, tak semestinya sale yang banyak tu datang dari fanpage yang banyak like. Tapi boleh dapat pada fanpage yang sikit like, tapi ayat kena betul-betul power. Tapi kalau kita, berapa banyak tapi lah. Kalau fan kita tu lagi banyak, lagi senang kita buat jualan sebenarnya. Berapa ramai yang datang seminar ni sebab dia tahu info ni dari fanpage Info ABN? Boleh angkat tangan? Kalau nak tahu, saya habis kos iklan tak lebih RM200 pun untuk kumpul seramai ni. Guna FB Ads saja. Saya gunakan fanpage. Dan kelebihan lagi, kita guna fanpage ni, bila kita buat FB Ads, kita boleh promote dekat fan kita saja dan kosnya lebih murah. Kos lebih murah dan conversion tinggi. Conversion tinggi maksudnya ada 100 orang klik iklan kita, 20 orang beli, 30 orang beli. Conversion dia tinggi. Kenapa perlu like? Kenal tak Mamat ni? Pernah tengok tak iklan Digi sebelum ni? Sebulan lepas. Kenapa perlu like? Satu, like adalah untuk, kenapa kita perlu bina like pada fanpage kita? Satu adalah untuk social credibility.
Apa dia? Social credibility. Kita jumpa fanpage yang banyak fan dengan fanpage yang tak banyak fan. Yang mana kita lagi percaya? Yang banyak fan. Katalah fanpage Sifu Airbag ni ada 10 orang je nak datang ke seminar. Kalau 15,000, berapa ramai kat sini yang datang seminar ni sebab fan saya 15,000? Sebab lain lah tu. Agak-agak sebab apa anda datang seminar hari ni? Percaya. Kenapa percaya kat saya? Saya tak kenal anda. Testimoni. Saya boleh reka testimoni. Credibility. Salah satu strategi sebenarnya melalui sharing. Tahu tak sharing? Kita banyak berinteraksi, engagement dengan prospek, senang kita dipercayai. Topik ni akan saya share petang nanti. Okey, yang pertama social credibility. So, apa lagi yang perlu untuk, kenapa perlu dapatkan like? Apa ni? Viral. Bila kita ramai fan, kita post promosi produk kita, orang lain akan dapat tahu juga melalui fan kita. Mereka akan sebarkan informasi jualan produk kita kepada kawan-kawan mereka. Katalah dia like, share, komen, dia akan jadi tersebar. Sebab itu kita kena dapat ramai fan. Boleh jadi viral. Ketiga, lepas viral adalah mudah nak buat FB ad. Tahukah anda, kalau kita ada 10,000 fan, berapa ramai yang boleh kita capai apabila buat satu post? Maksudnya kita post satu post tu, berapa ramai yang akan lihat? Agak-agak berapa ramai? Kita ada 10,000 fan. Adakah semuanya akan melihat post kita? 10%. 500. 500%. Okay, katalah kita ada 10,000 fan, biasanya bawah 10%. Maksimum 16%. Yang ni dikatakan oleh Facebook. Ada 10,000 orang, 1,600 orang saja. Ada 1,600 orang saja yang akan melihat. So, kita gunakan FB ad. Ni ramai yang mengadu kat saya, Cik Jamal, saya dah post banyak kali tapi ramai pelanggan saya mengadu tak terima post dari saya. Memanglah, waktu kita post, dia pergi mana? Dia login Facebook ke tak? Dia subscribe berapa banyak fanpage. Jadi dia takkan jumpa post kita. Tapi bila kita buat FB ad, kita boleh paparkan post kita di newsfeed di bahagian awal sekali. Pernah jumpa tak macam tu? Okey, sebab itu bila ada fan banyak, senang kita buat FB ad, senang menjual. Menjual yang terbaik adalah menjual kepada fan kita sendiri. Jadi kumpul like untuk menjual. Apa lagi? Keempat, bila kita banyak like, apa yang kita dapat? Lebih ke depan. Ke depan berbanding pesaing. Kita lebih ke depan. Kalau fan kita banyak, dia lebih pada social credibility juga. Tapi bila dibandingkan dengan pesaing-pesaing kita, prospek lebih mempercayai kita, lebih menyukai kita. So inilah antara keperluan-keperluan like marketing. Kenapa perlu ada like? Okay, terdapat lebih kurang 6 jenis iklan untuk tarik like. Berapa jenis? 6. Yang pertama, new ad sidebar. Yang kedua, new ads mobile newsfeed. Yang ketiga, news ad
desktop. Newsfeed tahu tak? Yang gambar kecil-kecil tu. Sponsored story sidebar, sponsored story mobile newsfeed, sponsored story desktop newsfeed. Ni new ad yang muncul di bahagian sidebar Facebook. Boleh tengok contoh iklan ni. Tak handsome tak apa. Nak niaga di FB kena ada ilmu, bukannya rupa. Like untuk tahu. Ni contoh iklan tarik like. Peniaga di Facebook, pelajari teknik iklan Facebook super power di page ni. Like first ya. Tauke Jak Azan, like bawah jika anda suka dengar Jak Azan. Kedai Jesse, like sini untuk melihat Jesse Euro. Ni adalah iklan jenis new ad yang muncul di bahagian sidebar, bahagian kanan akaun Facebook. Ni new ad untuk mobile newsfeed. Iklan dia macam ni, gambar kat sini, ayat iklan kat sini, button like dia kat bawah. Ni apa nama dia? Mobile newsfeed. Okey, yang ketiga new ad desktop newsfeed. Dia setiap paparan tu berbeza-beza. Kalau guna macam ni, iklan jenis ni, gambar dia kena macam orang tu tengok direct. Engkau lah, ni maksud dia engkau lah, siapa lagi? Ataupun guna gambar awet cantik tengah merenung secara terus. Gambar macam ni sesuai. Ataupun gambar yang melihat dekat atas ni, like button. Sponsored stories sidebar, paparan dia sebegini. Ni sponsored story untuk mobile newsfeed. Ni antara yang efektif untuk tarik like. Dengan syarat nama fanpage kena mudah difahami, jelas. Ini contoh-contoh fanpage like marketing mobile newsfeed. Dan ni adalah sponsored story desktop newsfeed. Ini saya dah tunjuk tadi. Okey, untuk buat ads, untuk tarik like, ada 4 resepi. Resepi bagaimana nak buat ad tu jadi best. Berapa resepi? Yang pertama, audien. Bila nak buat live marketing, kena pasti siapa audien kita. Contohnya iklan ni, audien dia orang minat apa ni, yang ni mata merah kan, yang ada macam cerita apa tu, Naruto tu kan. Nak jual spek magic tu, so pilih yang berkaitan, orang minat anime. Kedua, pertama audience, kita perlu pilih audience yang benar-benar targeted, yang sesuai, relevan. Yang kedua, gambar, image, gambar yang berkaitan. Yang ketiga adalah headline kat sini. Dan keempat adalah ayat iklan. First, kita pilih audience. Bila iklan ni dipaparkan, orang akan tengok gambar terlebih dahulu, kemudian baru orang tengok headline. Ni dipanggil headline ataupun tajuk. Dan yang keempat barulah orang lihat ayat iklan. Dekat sini menentukan sama ada orang like ataupun tidak. Ayat iklan ya, teks. High impact audience for like. Okey, untuk dapatkan like ni. Untuk dapatkan audience untuk like, ni idea dia. Pertama, anda perlu memilih audiens dengan umur yang betul, jantina yang betul, kemudian lokasi, kawasan mana, nama brand ataupun nama fanpage, dan last kali friend of fan. Okey, saya explain satu-satu. Umur dan jantina. Macam mana kita nak tahu prospek kita tu umur dia berapa, jantina dia berapa? Berapa pula? Jantina dia apa? Jadi fanpage Insight, Yahoo Close dan Alexa akan membantu. Saya tunjukkan pada anda. Okey, katalah kita nak jual bulan puasa ni baju kurung peplum. Betul ke peplum ke peplum? Peplum. Okey, katalah peplum. Pertama, katalah kita ada fanpage. Pertama, kita kalau ada fanpage, kita tengok maklumat di bahagian Insight. Dekat sini kan, ni fanpage. Katalah fanpage kita ni.
Ni insight. Pernah jumpa tak ni? Berapa ramai pernah jumpa? Berapa ramai yang tak pernah jumpa? Dia tak ada fanpage lagi lah tu. Okey, klik je dekat sini. Ni maklumat, kita dah ada fan, kita boleh dapatkan maklumat ni. So, klik like. Ni, like. Okey, dia boleh pilih, tak silap saya 3 bulan 29 bulan 3 sehingga 25 bulan 4. Pernah jumpa tak data ni? Berapa ramai yang belum pernah guna data ni? Boleh angkat tangan? Benda ada dalam Facebook tapi kita tak gunakan. Jadi rugi kalau kita tak gunakan. So, fanpage Sifu ABX ni, anda semua yang datang seminar hari ni kebanyakannya berumur 25 hingga 34 tahun. Betul tak? Siapa umur dia 25 hingga 34 tahun? Boleh angkat tangan? Majority. Siapa umur dia bawah 25 tahun? Sikit. Siapa umur dia atas 35 tahun? Sikit. Betul tak? Inilah data dia. So, bila kita buat iklan, kita gunakan data-data ni. Okey, kat sini kita tengok berapa ramai lelaki, berapa ramai wanita. Okey, lelaki 21.3%, 29.9%. So, kita boleh tengok lelaki ataupun wanita lagi ramai. Female 57.9%, male 41.8%. Okey, anda boleh tengok sekeliling anda sekarang. Agak-agak berapa persen lelaki, berapa persen wanita. Inilah data-data dia. So, kita kena tahu. Kemudian kita akan dapat data. Satu, umur kita boleh tahu. Kedua, jantina. Ketiga, bandar, negara. Kita boleh tahu. Kat sini ramai adalah orang Kuala Lumpur. Berapa ramai luar dari Kuala Lumpur yang hadir pada seminar pada hari ini? Orang Sabah ada tak? Tak ada. Orang Kedah ada tak? Orang Kelantan ada? Orang Kelantan ada Orang Pahang ada? Kau orang Pahang tengok bola hari ni? Pahang lawan Johor Darul Takzim. Tak apa, sempat. Nasib baik perlawanan ditunda ke malam ni kan. Saya pun lega rasa, sebab saya orang Pahang. Tapi ramai ingat saya orang Kelantan. Kecek Kelantan pun boleh, tak ada hal. Okey, kita boleh tahu negara, negeri. Inilah data-data penting. Kalau fanpage lain pula. Contohnya fanpage, saya ada satu lagi fanpage lain. Ada beberapa fanpage. Saya jual e-book kerjaya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya bermula bisnes internet dengan jual e-book. E-book tu menduga kerja kerajaan. Berapa ramai pernah beli? Ada yang beli rupanya. Kerja kerajaan lagi lah sekarang. Kena berhenti juga ikut saya. Okey, tengok kat sini insight dia. Kita boleh tahu orang cari kerja kerajaan ni agak-agak umur dia berapa. Kebanyakan umur berapa ni? 18 hingga 24 tahun. Ramai mencari kerja 18, 24 tahun. Dan paling ramai nak kerja kerajaan sangat ni wanita. Kenapa tu? Suami bisnes tak apa, yang isteri ni kerja kerajaan. Macam saya lah, wife saya kerja kerajaan. Free habis. Bantuan. Dia elok pula. Okey, jelas? Tapi tak sedap tak? Okey, seterusnya menggunakan Alexa.
Katalah saya ini menjual produk. Okey, katalah saya jual produk produk apa baju kurung apa tadi? Peplum. Okey, saya buka Alexa ataupun ni alexa.com. Boleh dengar tak saya cakap? Kurang jelas? Kurang Okey, dengar tak? Okey. Analytic for any website. Agak-agak tuan-tuan dan perempuan, website apa yang paling famous dalam produk fashion? Zalora. Famous ke Zalora? Katalah Zalora. Z-A-L-O. Betul ke? Zalora.com. Kita type nama website yang paling top. Zalora.com. Dia akan keluar macam ni. Klik get detail. Kita curi maklumat dari Zalora ni untuk tahu siapa prospek kita. Okey, kat sini dia akan keluar data. Ni boleh salin Zalora.com. Boleh klik kat sini. Nampak ni audience. Audience. Okey, bantuan telah tiba. Saya tukar sekejap Siapa yang ada smartphone tu boleh akses Zalora. Akses Zalora pula. Akses ke alexa.com. Cuba satu dua. Sedih muziknya. Okey, dapat tak data ni? Kita dapat data umur siapa. Okey, ramai yang beli dekat Zalora ni umur dia 25 hingga 34 tahun. 25 hingga 34 tahun. Jantina, ramai wanita yang membeli. Education, sekolah ke tak sekolah orang yang membeli ni? Orang education. Orang tu maksudnya dia masih bersekolah lagi ke tidak? Ni data dia. Jangan tanya saya macam mana data ni dia boleh dapat. Ada yang buka internet ni dekat mana? Dekat rumah ke? Dekat sekolah ke? Dekat tempat kerja. Banyak dekat tempat kerja dengan sekolah. Sekolah tu mungkin college, universiti. Ada anak ke tak ada anak? Ni pun ada. Yes, no. Data ni bukannya tepat 100% tapi boleh digunakan sebagai rujukan. Ni Alexa. Satu lagi kita boleh gunakan Yahoo Close. Tapi Yahoo Close ni kalau tak nak guna pun tak apa. Sebab tak ramai orang gunakan Yahoo Yahoo Close. Nak je pun silap Okay, tak apa. Menangkan dia agak lambat. So boleh guna data fanpage inside Yahoo Close Alexa untuk dimasukkan dalam data pemilihan audiens, siapa prospek kita. Dan satu lagi adalah Google Trend. Tak nak guna Yahoo Close pun tak apa. Google Trend ni patut digunakan.
Okay, Google Trend. Dah berubah Google Trend. Dulu lain, sekarang sudah lain. Dah lama saya tak masuk Google Trend. Lebih kurang 2-3 minggu lepas dah berubah. Okey, macam ni. Okay, katalah anda nak promote produk diet, produk diet. Produk diet di Malaysia. So, pilih negara Malaysia. Dia data dia ada kat sini. Anda boleh pilih kategori. Okey, katalah saya nak jual produk kurus badan. So, keyword yang berkaitan adalah diet. Pilih yang terbaru 2013. So, kita boleh tahu pada tahun 2013 ni di Malaysia, orang yang berminat tentang diet adalah orang Putrajaya. Kat sini ada siapa duduk kat Putrajaya? Orang kerja kerajaan, tak jaga badan, duduk kerja office je kan. Okey, kita tengok kat sini 2013 ni paling tinggi adalah orang Putrajaya, kedua orang Terengganu. Terengganu, Kelantan. Berapa ramai orang Terengganu sini? Orang Kelantan? Ni makanan manis-manis ni. Tu banyak nak cari produk diet. Okey, ini dari segi negeri. Kita boleh tahu negeri mana. Kemudian kita boleh tahu dari segi bandar. Putrajaya masih bandar nombor 1 Masalah diet, masalah kegemukan, obesiti, perut borok. Dan yang paling ramai beli singlet cegah borok. Putrajaya, Kajang. Apa orang Kajang? Ni orang duduk bandar lah. Petaling Jaya, Subang Jaya, KL, Seri Kembangan. Kalau dipecahkan ikut bandar, inilah ranking dia. Orang Terengganu dah tak ada dah dalam ni. Tadi Terengganu dia totalkan semua bandar. So maklumat-maklumat ni digunakan dalam pemilihan audien untuk tarik lat. Okey. Itulah cara-cara bagaimana nak kumpulkan ataupun kena pasti siapa audien anda. Dah dapat umur dan jantina, lokasi dapat dari fanpage Insight dan Google Trend. Ni salah satu secret macam mana nak dapatkan like yang banyak, iaitu carilah fanpage yang sama niche dengan kita, sama topik. Kita jual tudung, so target kita letak nama fanpage pesaing-pesaing kita. Tapi dengan syarat fanpage tu biasanya selepas tahun 2010, sebelum tahun 2010. Kalau fanpage baru-baru dia tak ada. Contohnya saya nak jual tudung, so saya boleh target fanpage Radio Site. Apa lagi? Jelita Sarah. Ada Jelita Sarah, Al-Humaira, Kompato. Apa? Susah nak sebut. Kalau kita jual produk diet, boleh buat macam tu juga. Macam saya internet marketing, saya target Irfan Hairi, Dr. Azizan. Kalau ada, kadang-kadang ada alumni Dr. Azizan. Target siapa lagi? Usahawan internet. Saya target pesaing-pesaing. Bukan pesaing lah, rakan-rakan seangkatan Amal Zahar. Kenal tak Amal Zahar? Saya nak tarik orang, tarik like, saya target peminat-peminat Amal Zahar yang sama topik, sama niche. Ni antara kunci kejayaan nak tarik like. Kalau kita ni jual kereta Honda, so target orang yang minat kereta-kereta lain, Toyota, Proton atau sebagainya. Dan yang
Last kali adalah friend of fan. Kita nak tarik like dengan efektif, kita boleh target kawan pada fan kita yang dah ada. Okey, macam abang siapa nama? Syam. Okey, say hi to Syam. Hi Syam. Syam like fanpage Seafood FB App. Tiba-tiba cerita-cerita pasal fanpage Seafood App, kawan dia nampak Syam ni like fanpage Seafood FB App. Jadi dia pun boleh like. Dengan syarat nama fanpage jelas difahami. Kita tarik kawan kepada fan kita tadi. So ini adalah pemilihan audien yang efektif untuk tarik like. Dan sebenarnya ada banyak cara lagi macam mana nak pemilihan audien ni, iaitu berdasarkan lokasi, negara, negeri. Nak target orang Singapura pun boleh, Brunei, USA, bandar, kampung, nama kampung pun boleh. Target kampung New Zealand, kan ada kampung New Zealand, nama kampung pun boleh. Ada orang dia jual hartanah, jual rumah, target orang duduk kampung di area-area sekian, Terengganu dan sebagainya. Umur 25 hingga 40 tahun. Okey, kalau nak tahu umur yang paling efektif dekat Facebook adalah 25 hingga 40 tahun. So jangan target umur yang atas 50 tahun, 60 tahun. Dia orang tak login Facebook sangat. Tapi jangan kecil hatilah orang yang atas 50-an Yang ni kalau betul-betul nak targeted 25 hingga 40 tahun, ataupun pilih umur secara tepat. Okey, jantina, lelaki wanita ataupun lelaki dan wanita, kedua-duanya. Okey, sebenarnya ada, tak payah salin, jangan salin. Saya nak bagi nota untuk anda. Berapa ramai berminat? Kat tangan. Okey, minta pihak kru edarkan nota. Jadi bila tak tahu nak pilih audien, ambil nota ni, tampal dekat depan meja. Tak pihak tu edarkan dengan segera masa kita begitu penting. Okey, semua dah ada? Siapa dah ada? Okey, boleh lihat yang pertama lokasi. Kita boleh pilih audien kita berdasarkan lokasi, umur, jantina, dan yang ni kita boleh target berdasarkan apa yang fan ataupun prospek kita minat. Untuk tarik like, mungkin orang tu minat Ustaz Zahid Idrus, minat memancing. Ustaz Zahid Idrus itu ikon Ustaz kat sini. Mungkin boleh masukkan selebriti, nama fanpage, nama brand, topik, makanan. Orang minat, kita nak jual kek lapis Sarawak lah katakan. So kita target orang minat kek. Dia minat secret recipe ke, minat mungkin rancangan masakan, Iron Chef dan sebagainya. So kita boleh masukkan rancangan TV Jabatan Kementerian. Berapa ramai yang nak tahu macam mana nak buat sale besar bulan puasa? Boleh kat tangan? Pilih nombor ni. Orang yang kerja government, dia dapat gaji awal, dapat bonus tak silap saya. Boleh target orang government. Ada orang government sini? Tak ada dia tak ada, dia tak tahu. Okey, buku kegemaran, lagu, ni precise interest. Nanti saya tunjuk macam mana setting. Okey, ni apa ejaan dia ni? Broad. Sebab saya tak kerti sebut. Broad categories. Yang ni mungkin dekat Malaysia kurang sesuai, tak efektif. Tapi kalau audien kita luar negara, Singapura, UK, US, boleh gunakan broad categories.
Buat kategori ni orang tu minat berkebun ke, minat memancing ke, ada anak 8 ke, ada anak 6 ke. So kita boleh guna ni. Connection, kita buat iklan tarik like sama ada anyone, fan saja tak boleh lah. Anyone, friend of fan, ataupun mereka yang belum jadi fan. Okay, yang ni interested in woman, man ataupun all. Saya syorkan pilih all. Kalau dia minat lelaki saja, lelaki minat lelaki saja, something wrong lah tu. Dekat luar negara ada macam ni. Macam kelab-kelab gay nak kumpul like kan, dia target lah lelaki minat lelaki saja. Kalau dekat Malaysia kita guna all. Seterusnya relationship status boleh target orang yang dah kahwin ke, dalam percintaan ke. Kat sini berapa ramai yang sedang bercinta? Yang dah kahwin ataupun yang bertunang? Okey, berapa ramai yang bertunang? Dah bertunang? Ada seorang dua bertunang. Kalau bertunang kita boleh jual kad kahwin kan? Jual kek kahwin. Jual apa, wedding planner, macam-macam. Dan seterusnya boleh pilih workplace. Orang tu kerja mana? Sanderby, Maybank, CMB. Woi orang CMB, sila beli produk saya. Contohnya macam tu lah, kita boleh guna. Tapi tak semestinya ada. Kat luar negara, kat USA memang ada. Ataupun bahasa, guna bahasa Malaysia ke, bahasa English. Ni bahasa pada Facebook tapi kita biasa pilih English. Education, boleh target orang yang dah grad, orang tengah belajar di sekolah ataupun college. Biasanya kita pilih all ataupun college grad. Dan paling penting yang ni, antara yang paling penting, gunakan Power Editor. Ini topik last kali Kita boleh target iklan kita ni dilihat oleh pengguna smartphone saja ataupun desktop saja. Orang yang buka desktop, guna tab ke, guna laptop ke, guna PC, dia nampak iklan kita. Mobile ni boleh pecah lagi. Kita nak orang yang guna iPhone saja ke, guna Samsung atau sebagainya. So boleh lebih detail. Dan last kali, custom audience. Custom audience ni, okey, berapa ramai kat sini yang ada senarai database pelanggan? Ada nama, email, nombor phone, salah satu lah. Mereka tangan tinggi, so boleh guna Power Editor. Maknanya orang yang ada database ni, kita buat iklan target kat dia orang je. Conversion dia lebih tinggi dan cost iklan lagi murah. Tapi ni agak detail lah. Tapi yang ni saya akan tunjuk yang sesi petang nanti. Okey, dah tahu dah berapa banyak cara untuk pilih audiens? Yang pertama apa? Lokasi. Yang kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Dan seterusnya. So bila tak tahu macam mana nak pilih audiens, rujuk mind map ni. Mind map pemilihan audiens. High impact image. Tadi kita dah pilih image yang efektif untuk tarik like. Sekarang ni kena tahu high impact image. Nak guna gambar macam mana untuk tarik like? Pertama, gambar ada arrow ke arah like button, nampak ni? Ni senang je buat gambar ni. Guna pen. Gunalah pen ke, PowerPoint ke. Yang senang guna pen. Kalau siapa tahu Photoshop lagi bagus. Nampak ada arrow ni? So kita ambil gambar dari Google, curi anak panah ni, letak dekat gambar iklan kita. Gambar arrow ke arah like button. So bila orang nampak macam ni, dia terus like dekat sini, dekat like button ni lah. Gambar kedua, image yang terbalik. Tujuannya gambar untuk menarik perhatian sebenarnya. Apa hal gambar ni terbalik? Orang pun terbalik-balik. Itu psikologi. Ketiga, gambar frame merah. Ni berapa ramai selalu jumpa frame merah? Banyak kali. Kalau rasa macam dah biasa, tukar warna lain. Letak warna kuning, orange, pink. Tapi kalau warna sama dengan Facebook, jangan Warna hitam jangan, warna kelabu jangan, warna biru jangan. Kalau boleh warna yang tarik perhatian orang. Frame merah. Dan yang keempat, background kuning macam ni, ayat dia warna merah. Kita gunakan teks.
Teks soalan berwarna merah, background warna kuning. Guna warna merah, background dia warna kuning. Itu salah satu teknik. Sebenarnya boleh cuba macam-macam, tapi yang ni hasil kajian saya dan juga peserta-peserta seminar training sebelum ni. Dan yang paling best yang ada arrow ni, kita boleh dapat like percuma sebenarnya. Iklan orang klik 100 orang, tapi like dapat 130 orang. Sebab dia like dekat sini tanpa dia klik iklan. So boleh guna teknik arrow. Untuk like marketing ni kita kena mencuba banyak teknik juga sebenarnya. Kadang-kadang hari ni berkesan, minggu depan tak berkesan. Tapi yang ni antara yang berkesan yang anda boleh gunakan. Tapi kita tetap monitor. Wanita cantik, apa ramai like iklan ni? Ada tak dalam peserta seminar ini dia like iklan ni? Kat tangan? Tak ramai. Yang like tu tak datang seminar lah. Wanita cantik. Tapi kalau nak guna wanita cantik, pastikan ambil bahagian muka je. Janganlah ambil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tak nampak. Macam mana nak cari gambar wanita cantik? Ambillah gambar sendiri. Apa rasa cantik? Ambil gambar sendiri. Gambar sendiri dengan gambar model yang kita jumpa dekat internet tu lebih baik gambar amatur sebenarnya. Gambar amatur lebih efektif. Macam ni. Ataupun gambar unik, fun. Ni putar kepala orang. Gambar yang unik Kalau jual tudung, nak guna gambar apa? Gambar Aaron Aziz pakai tudung. Gambar-gambar yang unik, fun. Dan seterusnya gambar kartun. Macam ni gambar kartun. Cikgu Nobita. Gunakan gambar kartun. Dia mampu tarik perhatian audien. Dan seterusnya gambar produk dan juga teks. Letak teks pada gambar tu. Macam ni. Antara teks yang berkesan, background dia warna merah, teks dia warna putih. Ni untuk iklan dapatkan like So gambar macam ni boleh digunakan. Okey, pertama saya ulang gambar apa ni? Arrow, guna gambar arrow. Anak panah merah. Kawan saya kata nama anak panah ni anak panah beracun. Okey, kedua image terbalik. Terbalik belah sini ke, terbalik belah sana ke. Ketiga frame merah, keempat background kuning, tag warna merah. Gambar awet cantik. Gambar sengit lah. Gambar unik, kartun, gambar produk beserta teks. So inilah gambar-gambar yang boleh digunakan untuk live marketing. Apa yang penting lagi, gambar kena jelas Gambar kena jelas. Gambar kena jelas, menarik perhatian dan difahami. Seterusnya high impact headline. Tadi kita dah sediakan gambar. Seterusnya kita kena sediakan apa dia? Headline ataupun tajuk iklan. Ni tajuk. Sengit kepala nak menjual. Ayat catchy. Faham tak apa itu catchy? Menarik perhatian, unik, berbeza daripada yang biasa kita dengar. Ayat catchy. Contohnya jual tudung. Kalau untuk tudung apa ayat yang sesuai? Ada idea? Siapa ada idea? Cantik lagi The Bomb. Satu idea menarik. Tudung terbaik dari ladang. Tudung terbaik dari planet Pluto. Itu contoh-contoh lah. Ayat catchy. Dan yang kedua, soalan. Suka dengar azan? Ini sebagai contoh. Kita letak soalan. Biasanya kita gunakan semua huruf besar bila ada soalan. Nak beli tudung? Tudung dah koyak. Apa lagi? Jual produk. Perut dah buncit, perut dah boroi. Soalan. Tanya soalan. Bila orang baca soalan, tengok soalan, dia automatik ya ataupun tidak. Okey, yang ketiga ayat seruan. Yang ni dah terhalang sikit. Tanda seru. Tanda seru. Dan ayat story, ayat bercerita. Masyuk jual tudung. Maksudnya nak beritahu, aku jual tudung ni masyuk. Ayat perbualan lah. Senang cerita ayat perbualan. Perut dah kempis. Contohnya spare part dekat perut dah hilang. Spare part tayar sudah hilang.
mata saya dah tak rabun lagi. Itu contoh-contoh ayat story. Ataupun nama fanpage. Gunakan nama fanpage, boleh juga. Okey. Ni contoh-contoh macam mana nak guna tajuk pada iklan like. Dan seterusnya high impact tag for like. Ayat iklan tarik like ni. Like bawah jika anda suka dengar azan. Ni untuk jual produk ni lah, produk jam azan ni. Ini satu hari guna iklan ni saja lebih 1000 like satu hari boleh dapat. Saya pernah guna 1000 like satu hari. Biasa yang kita gunakan adalah like jika. Like jika anda sila like jika anda suka dengar azan. Like untuk like untuk, kita boleh pendekkan UNTUK untuk ni kepada UTK. Dia boleh shortkan pada ayat iklan tarik like Like untuk ataupun like. Saya belajar tudung, jual tudung di MB, belajar dari sini. Like kena ada ayat arahan suruh orang like. Like dulu. Like dulu pun boleh digunakan. Macam-macam like kalau anda suka, like sekiranya, like apa lagi? Like. Listen, like. Contohnya lah. Okey. Ini formula untuk buat ayat like marketing ni. Pertama, simple je. Jangan panjang lebar. Sila like kerana anda terlambat, anda akan buncit sampai bila-bila. Itu ayat dia terlalu panjang. Kita nak simple. Like bawah jika anda suka dengar azan. Orang tengok bawah. Relevant dengan gambar, dengan fanpage. Produk yang dijual di fanpage Tauke Jam Azan ni adalah produk jam azan ni. Jadi dia berkaitan azan. Like bawah jika anda suka dengar azan. So dia like lah. Bila like, dia masuk fanpage, dia nampak ada produk yang berkaitan. Ketiga, pendek je. 1-2 baris. Ayat dia pendek, tak panjang sampai ke bawah ni, tak sampai bawah, pendek je. Gunakan huruf kecil. Jangan guna semua huruf besar. Kalau nak guna huruf besar, capital letter pada like ataupun pada poin-poin utama. Ada orang buat semua huruf besar. Kena gunakan huruf kecil. Dan row ataupun berapa baris yang terbaik? 1 hingga 3 baris. Jangan lebih 3 baris. Ni berapa baris ni? 1, 2 baris. Kalau 1 baris lagi bagus. 2 baris hingga 3 baris. 1 hingga 3. Okey? Yang ni salin tak? Okey. Dan yang ni Fangate. Berapa ramai buat Fangate dekat fanpage dia? Tak pandai tak apa, boleh belajar. Bila orang nampak iklan kita, dia klik iklan ni. Kalau dia tak like kat sini, dia klik kat sini, dia dibawa kat sini. Klik like untuk download video percuma ni. So dia akan klik kat button atas ni dan dia terus dapat apa yang kita offer. Untuk ni kita kena beri offer, diskaun ke, kupon, ataupun paling simple, like dulu untuk teruskan bacaan. Boleh juga macam tu. Tapi yang terbaik kita letak offer lah macam ni. Lepas tu orang akan masuk dekat fanpage. Macam mana nak buat ni? Pergi dekat sini. YouTube DDKR4CY. Saya ada buat panduan dia. Ini teknik percuma je. Faham lah teknik percuma. Kalau percuma ni tak adalah canggih macam yang berbayar tu, tapi boleh digunakan. Bila kita buat FB ad, kita kena letakkan benda ni sekali, Fangate. Kalau orang tu tak like masa tengok iklan tu, dia akan dibawa ke landing tab ni ataupun Fangate page ni. Fangate tab ni. Okey. Okey, dah salin? Belum? Okey, saya berikan masa 1 minit untuk salin. Terhad pada 100 terawal saja. Okey, salin dulu. Nak yang canggih-canggih sila beli di luar negara. Ada banyak jual. Yang ni yang percuma saja. Saya pun guna yang percuma. Okey? Siapa belum salin lagi?
Semua dah salin, okey? Kita teruskan. Okey, apabila kita buat light marketing, tadi kita dah tahu kan resepi untuk light berapa? 4. Yang pertama, audience. Boleh sebut sama-sama tak? Yang pertama apa dia? Yang kedua, image. Yang ketiga, apa? Headline. Yang keempat, okey, satu tepukan gemuruh untuk anda. Kalian dah tahu resepi light marketing. Dan yang seterusnya KPI. Ini KPI standard dia lah. Bila kita buat light marketing, CPF, cost per fan. Boleh tengok tak standard C4AP ad tadi? Okay, semua keluarkan nota ataupun handout standard C4AP ad. Ni. Lihat nombor 6. CPF, cost per fan. Cost per fan. CPF apa dia? Cost per fan. Untuk dapat seorang like, katalah ni like fan kita like ataupun fans, berapa banyak yang kita kena labur untuk dapatkan seorang fan ni? Berapa banyak perlu labur? Kita kena dapatkan like. Cost per fan ni adalah bawah 5 sen dolar, bawah 15 sen. Bila kita buat FB ad, dia ada tulis itu cost per page like. Pastikan ianya bawah 5 sen dolar. Ramai orang buat untuk dapatkan satu fan RM1 lebih dia habis. Klik banyak tapi fan dapat, katalah klik 100, dia labur kos iklan RM10. So RM10 tu bagi dengan jumlah like yang dia dapat. So kita dapatlah cost per fan. Ini saya akan tunjuk nanti. Kemudian conversion rate. Kalau boleh conversion rate dari 100 orang klik tu, cuba dapat 50% yang like fanpage. Setuju tak kalau saya katakan kalau ada 100 orang klik iklan kita, bukan semuanya like fanpage kita? Setuju tak? Jadi kita kena dapatkan lebih pada 50%. Dan untuk like per day, kalau anda buat iklan tarik like, cuba dapat 100 like per day. Kalau boleh, cuba dapat 100 like. Dah buat iklan tarik like setakat 10 orang satu hari, kurang berkesan. Cuba dapatkan 100 bila buat iklan tarik like. Okey, semua nak tengok macam mana dia buat iklan kan? Okey, saya tunjukkan macam mana dia buat iklan tarik like. Okey, boleh fokus dengan apa yang saya tunjukkan. Bila kita nak buat iklan tarik like, first kita klik dekat atas ni, gambar engine ni kan, create ad. Kalau tak ingat ni, boleh masuk dekat fanpage c4apad.com. Kat situ ada panduan juga. Okey, kita nak buat iklan tarik like, kita pilih fanpage kita. Katalah saya nak jual spek magic, rawat rabun 3 minggu ni kan. Okey, dia akan keluar macam ni. Bila kita pilih fanpage kita, kita akan diberikan 3 pilihan: get more page like, promote page post, see advanced option. Ramai orang guna kat sini. Berapa ramai guna yang ni? Boleh angkat tangan? Okey, saya showkan guna yang ni, see advanced option. Sebab kita nak guna CPC. Okey, jelas tak? Tak jelas saya besarkan lagi. Besar lagi. Tak cakap. Okey. Biasanya untuk tarik like ni kita bermula dengan gambar dulu. Nak senang, kita mulakan dengan gambar dulu. Okey, produk ni nak rawat rabun, so saya cari gambar yang berkaitan. Nak senang, Google je lah. Kena saman tak saman tu tak tahulah. Mata dalam bahasa Inggeris apa?
Lemah betul bahasa Inggeris. Okey, mata. Katalah saya nak ambil gambar mata ni cantik sikit kan. Katalah saya nak ambil gambar mata ni, saya nak cepat, salah satu cara tekan print screen. Print screen, tahu tak print screen? Dekat keyboard kita ada print screen, so saya tekan print screen. Kemudian saya buka pen. Pen. Dekat komputer semua ada pen ya. Pen. Okey, saya tekan paste ataupun Ctrl V. Paparan kita snap tadi dapat kat sini. Kemudian saya crop, ambil gambar yang saya nak. Ni. Cut. Buat baru. Okey, dah dapat curi dalam mata tadi. Kita kecilkan. Tadi gambar yang menarik gambar apa? Gambar ada frame merah, so saya gunakan frame merah. Kotak ni tekan merah. Dah siap dah, save. Senang je buat gambar. Berapa ramai yang rasa senang? Lengkat tangan. Nak kena buat video tutorial pula ni. Ramai yang belajar IBX macam sebelum ni dalam kelas saya, ramai tak tahu buat guna gambar, guna pen Okey, kemudian kita buka iklan kita tadi. Pilih gambar tadi. Upload image. Dekat tepi ni dah akan dipaparkan. Ada loading lambat sikit. Okey, seterusnya kita buat ni gambar dia. Ni. Saya kecilkan sikit. Okey, kemudian kita buat apa? Lepas gambar, headline. Anda rabun ke bos? Contoh ni. Klik like jika bos nak rawat rabun hari ini juga. Ini contoh ayat dah kan. Nak tambah sedap lagi? Bukan esok ya. Ayat-ayat ni boleh digunakan, ayat perbualan Okey, dah berapa baris ni? Klik like jika bos nak rawat rabun hari ini juga, bukan esok ya. So dekat sini kita gunakan gambar yang menarik perhatian, relevan, gambar frame merah. Anda rabun ke bos adalah headline yang bertanya soalan, dan guna ayat unik sikit lah, ayat catchy. Klik like jika bos nak rawat rabun hari ini juga, bukan esok. Okey, dah settle dah settle headline, gambar dan juga ayat iklan. Landing view ni penting juga Landing view yang kita buat fan gate tadi. Ingat tak fan gate? Pilih fan gate tadi. Yang ni saya ada offer 25%. Okay, pilih fan gate. So bila orang tengok iklan ni, mungkin dia akan like fanpage kita ataupun dia terus klik. Bila dia terus klik, dia jumpa fan gate tadi dan diarahkan untuk like lagi sekali. Kalau dia dah like, dia terus dapat offer kita. Kalau dia belum like, dia jumpa fan gate. Bukan Bill Gates fan gate. Okey, kemudian yang ni saya minta anda semua remove. Kalau nak buat boleh, tapi buat berasingan, campaign berasingan. Remove. Stories about your page, remove. Okey? Remove Kemudian location, Malaysia. Kemudian city, katalah orang Rabun ni banyak orang Putrajaya. Kita type Putrajaya. Keluar Putrajaya tu. Include cities within, boleh pilih lah yang sekitar 25 batu sekitarnya. Saya nak target orang Putrajaya kan. Umur, agak-agak yang Rabun ni umur berapa? Yang ada kuasa membeli. Data-data audien tadi kita boleh gunakan pada masa ni.
Ingat tak yang kita cari guna fanpage Insight, guna Google, guna Alexa tadi boleh digunakan kat sini. Okey, pilih umur, katalah saya pilih umur 25 tahun sebab Duk Putrajaya yang bekerja atas 25 tahun. Katalah saya pilih umur sampai 40 tahun. Agak-agak lelaki ke wanita yang banyak beli produk ni? Ada orang nak join seminar, minta maaf. Okey, katalah wanita. Wanita kuasa membeli dia tinggi So pilih wanita. Precise interest. Kalau nak masukkan orang yang minat tonton TV banyak gabun, so kita type lah nama rancangan TV. Contohnya TV3. Ada tak TV3? Pilih TV3. Apa lagi? XTV. Ataupun saya tak nak rancangan TV, saya pilih orang yang minat ustaz. Ustaz Azhar Kazim. Ataupun tengok data audien tadi, mind map pemilihan audien tadi kita masukkan kat sini. Ataupun orang yang minat shopping. Minat shopping, nanti tak nampak kan dia gabun, so kita boleh recommend kat dia orang. Okey, saya pilih shopping, orang yang minat shopping. Orang minat main game ke kan. Okey, katalah saya pilih shopping. Untuk live marketing, saya syorkan jumlah audien ni lebih 100,000 100,000 hingga 2 juta audience. Okey, kat sini tak banyak, so saya pilih lain lagi. Katalah ustaz. Ataupun minat artis Lisa Surihani. Okey, kita dah dapat berapa orang dah? 150,700 orang. Okey, kemudian teruskan broad betul sebutan broad. Lemah betul bahasa Inggeris. Dan yang paling penting dekat sini, connection, pilih only people not connected. Orang yang belum like fanpage kita. Jangan pilih anyone. Kalau pilih anyone, orang yang dah like pun nampak iklan kita. So pilih only people not connected to fanpage kita. Yang ni boleh abaikan dulu. See advanced option, boleh interested in orang minat lelaki saja ke wanita ataupun kesemuanya. Relationship status, nak jual dekat siapa? Orang single lagi, dah kahwin, tengah bercinta, tunang. Kalau nak, pilih all lah. Bahasa boleh tinggalkan kosong. Education boleh pilih anyone. Workplace boleh biar kosong lah. Dan seterusnya dekat sini. New campaign. Campaign ni maksudnya nama grup iklan kita. Katalah saya ni ada 10 produk. So saya nak senang, saya buat satu produk, satu campaign iklan, satu folder. So ni saya namakan Spec Magic Sesangat. Contohnya kan. Campaign budget. Okey, cuba tengok kat sini. Kalau nak buat iklan tarik like, cuba tengok daily budget. New ad untuk bermula berapa? Berapa? 15. So letak $15 per day. Okay, $15 per day. Run my campaign. Okay, boleh pilih ni. Ataupun nak pilih tarikh-tarikh yang tertentu. Macam saya suka terus run. Dan seterusnya bahagian optimization. Ni kena ingat, ramai yang buat silap Pilih CPC, optimize for clicks. Ni optimize for clicks. Kemudian pilih manually bid for click. Kita nak klik CPC, so pilih manually bid for click, baru dia keluar macam ni. Okey, berapa nilai kita nak letak kat sini? Pricing 1 sen. Tengok standard. Untuk like marketing, bid CPC nombor 2 standard 3 sen. Okey, dan orang lain ajar lain, saya ajar lain. Saya mulakan dengan 3 sen. Orang kata 3 sen tak berjalan iklan, letak ikut FB nak. Jangan, letak je 3 sen tu.
0.03. Dia suggest kat sini 5 hingga 15 sen, tapi saya letak juga 3 sen. Jangan ikut FB cakap ni. Berapa ramai yang selalu ikut FB suggest? Kebanyakan kalau orang baru dia charge mahal. Pernah tak dia suggest 40 sen, 30 sen? Sebab orang baru. FB dia boleh detect orang baru ke orang lama. Baru ke lama, so dia boleh detect. So gunakan 3 sen. Kemudian review iklan. Review iklan anda terlebih dahulu. Inilah iklan kita. Okey, ni iklan kita. Namakan iklan. Katalah iklan 1. Targetnya adalah Lisa Surihani. Okey. Cek dulu sebelum anda place order ni. Okey, CPC bid 3 sen, daily budget $15. Kalau tak okey, klik edit. Tengok gambar ni okey tak? Kalau okey, klik place order. Untuk orang yang pertama kali guna FBN, dia akan minta maklumat kad kredit, kad debit. Berapa ramai yang belum pernah buat FBN? Okey, yang belum pernah nanti boleh masuk dekat sifofbn.com, ada panduan macam mana nak buat lah, macam mana nak masuk nombor kad kredit. Okey, dia akan keluar macam ni. Nanti kita akan dapat data-data ni, berapa like kita dapat, berapa reach. Ni maksudnya gambar ni, iklan ni belum diluluskan. Facebook kena review dulu. Bila dah lulus, dia akan dapat data-data. Paparan dia adalah, kita boleh tengok paparan dia. Dekat tepi ni kita boleh nampak. Ni iklan dia, orang nampak macam ni lah. Okey, faham tak? Slow je, kurang faham. Faham tak live marketing macam mana? Okey, satu tepukan untuk anda kerana faham. Kalau tak faham lagi, kena join seminar seterusnya lah kot. Okey, teknik bid. Bila kita buat live marketing tadi, kita mula dengan 3 sen. Mula dengan 3 sen. Okey, berapa ramai belum dapat? Okey, minta pihak kru edarkan seberapa pantas yang mungkin. Dah tahu macam mana nak buat gambar iklan, ayat iklan. Kita kena tahu macam mana letak bid, teknik bidding. Kalau iklan tak jalan, apa nak buat? Like tak ada, apa nak buat? Okey, boleh tengok dia ada 2. Teknik bid, page post marketing dan juga teknik bid for like marketing. Tengok yang sebelah kanan Teknik bid for like marketing. CPC 1. Ni kita letak daily budget $15 hingga $45 je satu hari. Mula-mula kita bid berapa? 3 sen. Kita buat tadi 3 sen, betul tak? Selepas 24 jam ataupun bila iklan kita dah lulus dia, bila lulus dia button dia warna hijau. Selepas 24 jam lepas iklan diluluskan, tengok iklan kita berjalan ke tidak. Berjalan ni maksudnya ada orang tengok ke tidak. Berjalan ni 1000 reach ke atas, 1000 reach. Saya tunjukkan data dia. Maknanya ada orang tengok. Macam ni kosong, reach. Kita tengok dekat sini, add reach. Kalau dah ada orang, dia lain. Kalau ada orang tengok iklan, dia ada jumlah. Okay.
Okey, nampak tak iklan ni? Ad reach dia, okey, iklan ni telah berjaya capai berapa ramai orang? 19,516. Yang ni kosong. Kosong ni maksudnya iklan tak berjalan lah. Kalau 1,000 ke atas, iklan tu berjalan. Okey, kita tengok nota. Faham maksud iklan berjalan ataupun tidak? Maksudnya ada orang ke tidak ada orang tengok iklan kita. Okey, kalau iklan berjalan, ada orang klik, tengok. Dalam 50 hingga 100 klik, iklan kita dah ada orang tengok. Kita tengok pula berapa ramai yang klik. 50 hingga 100 klik, kita tengok berapa cost per fan dia. Ingat tak formula cost per fan? Duit belanja tu bahagi dengan like yang kita dapat. Dapatlah cost per fan. Okey, saya minta anda semua nanti balik nanti cuba buat calculation. Dalam seminar hari ni memang tak dapat lagi, tak nampak lagi. Bila buat nanti kena tengok yang ni. Kalau iklan tak jalan, itu kalau iklan berjalan. Kalau iklan berjalan 50 hingga 100 klik, tengok cost bawah 5 sen dolar ataupun tidak. Kalau bawah 5 sen, okey lah maksudnya. So kita biar je. Kalau tak okey, maksudnya lebih pada 5 sen dolar, kena pause iklan tu. Tapi tunggu 50 hingga 100 klik. Jangan iklan tak bagus, kita biar je. Habis RM1,000 dapat like 10 orang. Sebab tak ada monitor macam ni. Ni teknik bid, teknik monitor. Ataupun kalau iklan kita tak jalan, kosong, kita naikkan bid. Naik bid dari 3 sen jadi 4 sen. Tak naik juga, naikkan sampai 5 sen. Biasanya sampai 5 sen dia akan berjalan dan ada orang klik. Okey, saya teruskan. Okey, ni Sifu ABAD CPC nombor 2, teknik bid. Bid macam biasa 3 sen selepas 24 jam. Iklan jalan ataupun tidak. Kalau jalan 50 hingga 100 klik, tengok cost per fan berapa. Ni sama macam tadi, cuma dia berbeza kat sini. Kalau iklan kita tak berjalan dan letak bid 3 sen, kita naikkan daily budget. Ingat tak apa daily budget? Macam mana nak naikkan? Saya tunjuk kat sini. Okey, katalah iklan teknik bid 1 tadi, katalah kat sini 3 sen kan? 3 sen. Katalah sebelum ni 3 sen tak jalan, so kita naikkan 4 sen. Klik dekat pensel ni max speed. Klik sini, okey, letak 4 sen, 5 sen. Itu naikkan bid. Kalau naikkan daily budget, pergi dekat campaign tu, tengok atas sekali kat sini. Oh, mahal tu sekali $50. Tersilap kot. Bahaya. Letak $15 per day. Macam tu lah. Kita tengok yang standard Sifu ABAD. Kalau nak up dari $15 jadi berapa? 30. So letak 30. Okey, save. Itu teknik bid. So ianya membantu iklan kita berjalan. Bila dia dah berjalan, tengok cost per fan, cost untuk labur, cost yang dilaporkan untuk dapat seorang fan bawah 5 sen atau tidak. Okey biar, tak okey pause. Okey, seterusnya CPC 3, ni lain sikit. Ikut suggested bid dari FB, tapi perlu bawah 9 sen. Kalau dia suggest 40 sen, jangan ikut. Tapi ni dalam dolar. Kalau Malaysia ringgit 27 sen lah. Ni antara cara terakhir. Selepas 24 jam, tengok iklan tak jalan, terus pause. Jangan pandai-pandai nak naikkan lagi, dah mahal dah ni. Kalau ad jalan, lihat price, turunkan terus kepada 0.03. Kita letak mula-mula 9 sen, bila iklan berjalan je terus turunkan 0.03. Katalah kat sini kita mula dengan 9 sen. Katalah iklan ni bermula dengan 9 sen kan. Okey, 9. Bila dia dah berjalan je, ada reach dekat sini, add reach. So kita terus tukar jadi 3 sen. Macam tu lah. Ni ada pensel ni, tekan. Tekan huruf 3, angka 3.
Okey, dan keempat, ni cara terakhir. Guna auto CPM. Dah buat macam-macam tak jalan, auto CPM antara membantu, tapi letakkan bajet $5 je. $5. Buat iklan macam tadi juga, sama je macam tadi, cuma pemilihan dia lain sikit. Selepas 1 jam, tengok 50 hingga 100 klik, berapa CPF. Kalau okey, biar. Tak okey, pause. Tapi kat sini kita kena pantau, takut kos dia naik. Esok mungkin lagi mahal, so kita kena pantau. Tapi saya showkan anda guna 3 cara ni saja dah membantu sebenarnya. Lebih-lebih lagi kalau anda guna Malaysia Ringgit ya. Dan akhir sekali adalah optimization. Kalau iklan anda tak jalan, apa nak buat? Satu, tukar iklan baru, pilih audien baru, tukar ayat, tukar iklan tu balik. Kalau iklan tak bagus, cost per fan atas 5 sen, anda tukar gambar iklan, tukar pemilihan audien. Itu salah satu cara. Ataupun tukar jenis ad sponsored stories. Okey, berapa ramai yang rasa agak-agak dah faham sikit light marketing? Berapa ramai yang tak faham langsung? Berapa ramai yang sama-sama? Yang sama-sama ni dia kena buat. Balik ni kena buat baru tahu macam mana. Kalau kita buat dalam seminar ini sampai esok tak habis. Okey? Saya serahkan habis sesi live marketing. Ada soalan tak? Saya bagi 1-2 soalan. Okey. 5 soalan. 5 bagi 1 je dulu. Pendek je tak apa. Boleh pergi kat mikrofon. Kalau suara kuat tak ada masalah. Beta Zara. Say hi to Zara. Okey, nak saya 5 soalan. Okey. Okey, sebut je 5. Saya jawab paling laju. Bajet tu, saya punya fanpage, bajet dia terus jadi RM700, tapi tak berubah. Macam mana boleh jadi RM700? Saya tak tahu. Auto CPM tu saya rasa. Masalahnya pensel dah tak keluar dah. Pensel tu tak keluar. RM700. Jadi saya tak tahu nak buat macam mana. Okey, kalau boleh sebelum balik tunjukkan bukti dah. Mana tahu saya boleh edit terus. Kalau FB kupon, FB Coupon, okey, untuk FB Coupon saya tahun 2012 adalah pengguna tegar FB Coupon. Tapi sekarang ni saya tak guna dah. Kenapa? Sebab kena buat kad debit selalu dan risiko bid nak dapat rendah tak susah. Satu lagi ada potensi di-ban oleh Facebook. Baru beli apa boleh guna tapi kena hati-hati. kita pasal name page kan? Okey. Page yang kecil lah apalah. Sekarang page panjang, kita tak ada terlalu pendek. Nama fanpage terlalu panjang. Dah berapa like? 1,000 lebih tak boleh buat apa. Sebelum 1,000 Sebelum 200 tak silap saya, 100 ke 200? 100. Dulu 200. 200 tak boleh ubah tak? Okey, satu lagi. Orang lain tak boleh tanya. Fanpage kena hack. Fanpage? Kena hack. Orang hack. Apa yang berlaku? Apa yang kita buat untuk presentation. Sebab ada dekat dalam kita punya setting, kita punya username dengan password kan. Kita kasih setting pun tu tak ada orang akhir. Fanpage kena hack. Ada tak sesiapa ada pengalaman macam ni? Ada tak cara lain yang kita boleh yalah, sebab Cara lain. Ada tak akaun-akaun lain yang jadi admin untuk fanpage tu? kena delete dia orang juga. Kena delete satu hal lah. Kena hack ni masalah besar juga ni. Ada orang kena delete terus fanpage dia. Okey, satu lagi last. Dekat fanpage tu, kita boleh setting umur orang yang boleh like kita. Adakah Boleh. Adakah boleh tu membantu kita punya ads ataupun ads kita lebih mahal? Itu membantulah. Bila lebih targeted, lebih convert. Menentukan mahal ke tidak tu benda lain. Antaranya adalah persaingan. Ramai orang bid tinggi pada masa tu pada pemilihan audien yang sama. Okey.
Tepukan untuk Cik Zara kita. Saya teruskan kepada Cik Azrul.